Pada masa saya belajar dengan Imam Ishaq dulu, zaman itu, tahun awal 80-an, masyarakat kita di Malaysia ni heboh dengan barakah-barakah. Orang-orang Wahabi kata, itu kebaikan ni Allah punya, mana ada manusia ada barakah. Barakah ni, syafaat ni semua Allah punya. Walillahi as-syafa'atu jami'ah. Syafaat tu, kebaikan tu Allah punya je. Makhluk tidak ada. Jadi Imam Ishaq tu pun dia respon lah pada apa ni, pandangan-pandangan macam ni dia dalam khutbah, dalam apa-apa syarahan ustaz-ustaz. Apa kata Imam Ishaq? Kalau kita ada anak, ada cucu, kita bagi tak berkawan dengan budak-budak jahat. Apa jawab murid-murid? Tuhan tentulah tak bagi. Kenapa? Nanti anak cucu kita jadi jahat, tempias, ni kawan-kawan jahat. Jadi anak cucu kita mesti kita carikan kawan-kawan yang baik, supaya baik itu tempias pada anak cucu kita. Itulah barakah. Kalau tak ada barakah, kasarlah kau, anakku campur dengan penagih dadah ke, samsing ke, kenapa pula macam tu? Jadi itulah konsep barakah. Betul tak? Kita naik kereta, ada kereta Terengganu, saya di Kerumpuk. Semua cakap yang cepatkan sampai di sini ialah kereta. Ada yang bercakap Allah? Ada tak? Tak ada. Kalau tak ada kereta, patah kaki. Betul. Kereta itu hanya sebab. Bukalah kitab Risalah Tauhid. Dulu saya dah belajar sekolah agama Johor. Contoh apa? Roti dengan pisau. Pisau digunakan untuk memotong roti. Roti pun terputus dalam kitab Risalah Tauhid ni, yang dikarang oleh Haji Abdul Ghani, pemeriksa sekolah agama Johor. Siapa mengiktikadkan pisau yang memutuskan roti, kafirlah dia. Berarti siapa mengiktikadkan kereta yang menyempatkan sampai ke Kuantan, hukumnya kafirlah dia. Kereta itu sebab. Tapi kalau gitu boleh tak? Kalau dah Allah, saya duduk je lah, nanti Allah sampaikan. Tak payahlah naik kereta. Boleh tak? Ini dianggap orang ni paling bodoh, ahmak. Dah sebab kereta itu untuk cepat, Pak, naiklah kereta. Tapi etikatkan Allah yang mencepatkan. Semuanya tiga hubungan ya. Sebab, musabab, musabibal asbab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qa'il wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta al-ardha binuri syamsika abadan abada birahmatika arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian, kuliah kita pada malam ini, saya nak mulakan dengan satu persoalan. Kita yang bertarekat, ramai orang bertarekat, tapi mereka tak tahu di manakah kedudukan mereka di dalam agama. Keduanya, kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramal tarekat, tapi tak tahu. Bertarekat memang sungguh-sungguh yakin, tapi tak tahu kedudukan dia. Maksud kedudukannya, maksud yang saya maksudkan kedudukan ini, yang pertama, kedudukannya dalam agama di mana? Kedua, kedudukannya di sisi Allah. Bagaimana? Jauh atau dekat, tinggi atau rendah. Dan yang ketiganya, kedudukannya dipandang dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah sebut, tapi masih ramai lagi yang tak dapat, yang tak boleh memahami.
Para ulama pun tidak dapat memahami bagaimana kedudukan ahli tarekat dalam agama di sisi Allah dan hubungan mereka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulakan dengan mengingatkan semula 3 asas agama Islam, 3 prinsip agama Islam yang memang kita semua tahu. Asas agama Islam ada 3. Islam rukunnya 5. Asas kedua iman rukunnya 6. Dan asas yang ketiga ialah ihsan, di mana Rasulullah menyebutkan al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Umat Nabi Muhammad ini ada yang hanya sampai ke peringkat Islam. Siapa saja yang hanya sampai ke peringkat Islam dinamakan Muslim. Bilangan ramainya Muslimun, Muslimin. Tingkat yang kedua yang lebih baik ialah tingkat iman. Bila sampai ke tingkat iman disebut sebagai mukmin. Kalau perempuan mukminah, kalau ramai mukminina, mukminat, mukminuna. Akhir sekali bila sampai ke tingkat ihsan digelarkan muhsin. Ramainya muhsinin, muhsinun. Jadi kita nampak ada 3 derajat umat Nabi Muhammad ini berdasarkan kepada 3 asas agama Islam. Yang di bawah sekali ialah tingkat Islam bergelar Muslim. Jadi Muslim itu adalah tingkat di bawah sekali. Tingkat yang lebih tinggi ialah mukmin. Seorang mukmin lebih tinggi kedudukannya berbanding Muslim. Dan yang tertinggi ialah yang sampai ke tingkat ihsan digelarkan muhsin. Berlaku di zaman Rasulullah SAW. Ada satu puak Badawi masuk Islam, berjumpa Rasulullah. Mereka tentulah buat rombongan, ada ketuanya berapa orang. Bila berjumpa kepada Rasulullah, mereka ini bercakap, yaqulul a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badawi ini bila di depan Rasulullah, ya Rasulullah, amanna. Lalu ditegur oleh Allah, kamu janganlah cakap amanna, akan tapi qulu aslamna. Kenapa tuan-tuan? Orang Badawi ini baru percaya, baru masuk Islam. Takkanlah tiba-tiba sampai tingkat yang kedua jadi mukmin, beriman. Jadi dibetulkan oleh Allah, qulu aslamna. Ini kan jelas ya, tingkat iman lebih tinggi daripada tingkat Islam. Kemudian yang tertinggi sekali tingkat ihsan seorang muslim. Senang saja. Umat Nabi Muhammad ini ya, ada 3 derajat: muslim, mukmin, muhsin. Muhsin lah yang tertinggi. Jadi kita bertarekat ini, tujuan kita mudah-mudahan Allah tingkatkan kita ke tingkat ihsan menjadi seorang muhsin. Jadi
Patutnya kita faham. Patut kita faham. Ulama kok ramai yang tak faham. Kenapa tuan? Karena ilmu ihsan ini ilmu yang mula-mula hilang daripada dada umat Islam. Sehingga ulama pun tak nampak. Cuba kita tengok, bila kita jadi seorang muslim tingkat yang tertinggi, kalau kita tengok, kita hubungkan dengan rahmat Allah, zahir dan batin, dunia dan akhirat. Ayat 56 surah Al-A'raf, Allah berfirman, Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat hampir kepada golongan muhsinin. Maknanya bila kita bertauhid, takdirkan Allah tingkatkan derajat kita ke tingkat ihsan menjadi seorang muhsin, maka kita dilimpahkan oleh Allah dengan rahmatnya yang lebih sempurna berbanding dengan golongan mukmin, golongan muslim. Ini suatu kita tahu, Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Satu saja dalam Quran. Satu saja dalam Quran. Ayat 56 surah Al-A'raf. Coba tengok. Pak Google, betul tak? Ada semua. Semua tak ada. Mislah. Coba tengok. Tak ada dalam handphone Quran. Tak ada. Ya dah betul. Tengoklah. Sekarang kalau tak tengok, orang tak percaya. Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa tam'a inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Betul? Betul. Sekarang orang nak tengok bukti. Bukti ada di tangan. Coba cari ada tak ayat lain. Inna rahmatullahi qaribun minal mu'minin qaribun minal muslimin. Ada tak? Tak ada. Ini menunjukkan bila kita bertekad, harapan besar kita mudah-mudahan Allah tingkatkan derajat kita ke tingkat ihsan menjadi seorang muhsin. Bila jadi seorang muhsin, kita ditenggelamkan oleh Allah dalam rahmatnya zahir batin dunia dan di akhirat. Cuba cari lain ada tak dalam Quran? Tak ada. Satu itu saja. Ini kan sangat mahal, sangat berharga. Sebab itulah Imam Syafi'i dia mengangkat ilmu tarekat ini ilmu ibarat permata yang mahal-mahal. Naklah dijaga baik-baik. Jangan kata Imam Syafi'i, permata yang mahal-mahal itu jaga. Jangan ditabur-tabur di merata-rata tempat. Nanti dipijak kambing, diberak, dikencingkan. Makna kambing itu orang yang tak percaya, orang yang tak faham tentang ilmu tasawuf dan tarekat. Imam Syafi'i menganggap macam kambing. Kalau kambing memang dia tak ada akal, ada permata memanglah dipijak, diberak. Ini kambing yang ada akal. Itu cukup berat kata-kata Imam Syafi'i. Karena zaman beliau memang ada orang Islam yang tidak menerima tasawuf. Jadi kita dah tahu
Kalau di sisi Allah, kedudukan kita di sisi Allah, kedudukan kita di sisi Allah, kita menjadi orang-orang yang hampir kepada Allah, dimasukkan oleh Allah dalam golongan muqarrabun. Dalam surah Al-Waqi'ah, umat Muhammad atau manusia iman itu dua golongan, dan muqarrabun. Manusia seluruhnya di dalam surah Waqi'ah ada 3 golongan, tapi manusia yang beriman ada 2 golongan, ashabul maimanah dan muqarrabun. Ashabul mas'amah itu orang-orang kafir. Jadi bila kita percaya takdir yang Allah tingkatkan derajat kita ke derajat ihsan menjadi seorang muhsin, selain daripada ditenggelamkan oleh Allah ke dalam rahmatnya yang sempurna dunia dan akhirat, kita juga akan dimasukkan oleh Allah di akhirat nanti dalam golongan muqarrabun. Ayat 11 surah Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. As-sabiqun as-sabiqun. Apa maksud as-sabiqun as-sabiqun? Rasulullah terangkan, as-sabiqun as-sabiqun itu ialah orang-orang lelaki dan perempuan yang membanyakkan zikrullah. Itulah as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun, mereka lah golongan muqarrabun di akhirat nanti. Jadi kita tahu bila kita bertekad ini, harapan besar kita di akhirat nanti mudah-mudahan Allah bila kita masukkan dalam golongan muqarrabun. Surganya pun Allah dah beritahu, fi jannatin na'im. Surga apa? An-Na'im. Sullatun minal awwalin, ramai bilangannya di zaman awal Islam. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad di zaman awal memang ahli zikir, majoritinya ahli zikir. Sedikit saja yang tak berzikir. Wa qalilun minal akhirin, sangat sedikit bilangan mereka di akhir zaman seperti zaman kita ini. Orang dah selalu sebut ini akhir zaman, ini akhir zaman. Sebab itu orang dah tak kenal tarekat. Ya, tarekat sudah dilabelkan dengan sesat. Ini kalau ada orang tahu cakap-cakap ni, mungkin ada orang repot jabat agama. Tapi sekarang alhamdulillah ya, kalau tahun 70-an, 80-an dulu memang saya masuk Imbas Maya tahun 69. Kebetulan saya duduk rumah teres dengan sekumpulan student. Di sebelah kiri rumah saya itu ada rumah 2 tingkat. Di situlah ya almarhum Haji Mahdi. Haji Mahdi bintang film. Bapaknya kan Mufti Negeri Sembilan. Datuk Haji Ahmad bin Muhammad Said. 1 minggu 2 kali dia zikir ramai-ramai lepas maghrib. Padang Lampung. Oh, ya Allah. Ada jiran-jiran saya yang merasa pergi, itu anjing menyala ke orang berzikir sampai macam itu tuan-tuan. Ada orang repot pejabat agama, tapi bila pejabat agama tahu, oh ni Haji Mahdi, anak pada Datuk Haji Ahmad Mufti Negeri Sembilan, tak ada apa-apa. Itu tahun 70-an, awal 30-an. Sekarang dah okey, Sebab apa? Tasawuf tarekat ni sudah
diajar di mesti student ramai, pensyarah pun ramai. Nah, jadi itulah ya. Kita bila bertarekat ni, mudah-mudahan di akhirat nanti Allah pilih kita dimasukkan dalam golongan muqarrabun, surga kita pun dah tahu, Jannatul Na'im. Golongan muqarrabun ni zaman awal Islam, abad pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ramai. Bila masa berjalan, terus meninggalkan zaman Rasulullah, sekarang 11.445 Hijrah. Nah, memanglah akhir zaman. Orang dah tak kenal apa itu tarekat. Kita sendiri yang bertarekat orang tak tahu kat mana kita letaknya, tak tahu. Inilah yang saya ambil berat sangat. Biarlah kita tahu. Jadi bukan ikut-ikut ya. Ikut-ikut. Ini pun baik jugalah. Saya ada title doktor. Kalau seorang pakcik lah datang sini, agak saya tak ada orang datang. Betul tak? Betul. Ini Dr. Jahil ni duk pensaran bahasa Melayu. Takkan ajaran dia sesat. Cuba sekarang ni pakcik yang ajar. Panggil mana pakcik tu sini. Orang tak datang. Okey, jadi ini pahaman yang asas ini mesti kita. Jadi kita susah payah berzikir, bukan main-main. Ya. Contohnya ada tak dalam Quran? Dicontohkan oleh Allah. Ahli tarekat ni ada contohnya dalam Quran. Ayat 190, 191 surah Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Dua ayat ni tuan menceritakan satu golongan ahli tarekat di zaman Rasulullah. Mereka digelarkan oleh Allah dengan gelaran ulul albab. Mereka inilah golongan muslimin. Ibadat yang mereka terus menerus lakukan apa dia? Yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Zikir dan tawakkur berterusan. Ini Allah tak bohong. Siapa tak percaya, kafir dia. Tahun 90 ada seorang Wahabi di Kuala Lumpur. Dia pengaruhnya besar, muridnya ramai. Dia bila syarah mana-mana, dia tentang tarekat habis-habis. Ya. Dia masa itu kerja di satu pejabat. Kawan dia itu ustaz juga, tapi ikut tarekat Naqsabandi. Jadi ustaz ni ajak saya jumpa ulama Wahabi. Saya pun pergilah. Pukul 8 lagi saya dah sampai pejabat dia dengan ustaz yang kerja di situ. Tepat jam 9 Wahabi ini pun datang. Jadi Ustaz Salim nama yang kerja dengan Ustaz Wahabi ini. Ustaz ini Dr. Jahil nak bincang. Boleh. Daripada jam 9 sampai jam 1. Berapa jam? Jam 9 pagi sampai jam 1. Berapa jam? 4 jam. Bila saya bawa dua ayat ini, saya tanya dia. Saya, Ustaz, ini dua ayat 190, 191 ini, ada tak orangnya yang sentiasa zikir tafakur ni? Ada tak orangnya? Dia tak jawab.
Kata saya kalau tak ada Quran ni tarafnya macam sahabat. Kerana sahabat ni banyak wartawan buat cerita yang hebat-hebat supaya laku sahabat. Dia jawab, tentu ada. Saya nak dengar dia cakap itu. Tentu ada, tentu ada. Dia tak. Inilah Ustaz, orangnya ialah sahabat Nabi. Sahabat Nabi itulah ulul albab yang sedang zikir dan tafakur. Satu lagi saya tanya dia, ulul albab ni Ustaz, dia pandai-pandai ke? Zikir tafakur buat-buat ke? Tidaklah. Kalau tidak ada, dia tak jawab juga. Mereka zikir tafakur Rasulullah yang ajar. Mereka ni pandai zikir dan tafakur Rasulullah yang ajar. Jadi guru tarekat yang pertama Rasulullah. Golongan ahli tarekat yang pertama ini dah ulul albab. Iyalah, selama ni saya tak nampak benda ni. Terima kasih, terima kasih. Saya pun kata, mulai hari ini Ustaz jangan serang, jangan lecehkan tarekat. Lecehkan tarekat, lecehkan Nabi. Istihza. Rendah-rendahkan ulul albab. Akhirnya dah pukul 1 diajak turun makan. Pernah dengar? Nah, jadi tuan-tuan, dalil kita bertarekat ni ada dalam Quran. Ulul albab itulah ahli tarekat di kalangan sahabat Nabi, digelarkan ulul albab. Jadi kita ni kan kat belakang ulul albab, betul? Cuma guru mereka Rasulullah, guru kita yang ada sekarang. Nampak tak macam mana kita beramal dengan tarekat ni, macam mana kedudukannya, kepentingannya, kebenarannya, semua kita nampak. Sebab itu seorang ulama tasawuf di Mesir meninggal dunia 973 Hijrah, 973 atau 974. Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Ketika saya melawat Mesir kali pertama tahun 2006, saya melawat masjidnya. Bila naik tangga je, atas pintu besar tu, nama Abdul Wahab Sya'rani, tarikh wafat 973. Apa kata beliau dalam kitabnya Anwarul Qudusiyah? Iyyaka an taqula inna at-turuqa as-sufiyya lam ya'ti biha kitabun wala sunnatun fa innahu kufrun. Jangan main-main ni. Apa maksudnya? Jaga-jaga, awas anda, jangan sekali-kali ala tarekat yang diajar oleh ulama tasawuf ni bukan ada dalilnya dalam Quran dan Sunnah. Kata-kata menjadikan seorang itu kafir. Pasal apa? Dalilnya ada, dinafikan. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Anwarul Qudusiyah. Kitab ini sudah diterima ke bahasa kita dengan tajuk Cahaya Kudus. Catatkan siapa yang kaki baca, catatkan Cahaya Kudus. Bacalah dalam kitab ni ada. Baik, saya dah terangkan perkara yang mesti kita tahu, kita faham bila kita bertarekat. Ini paling asas. Jadi kita bertarekat ada ilmu yang jelas, tidak ikut-ikut saja. Ikut-ikut ni apa? Suaminya dah tarekat, istrinya ikutlah.
Kadang-kadang terbalik, istrinya bertarekat, suaminya ikut. Tak ikut kena marah istri, ikut juga. Dan ini berlaku, bukan tak berlaku. Ada yang sama-sama keras, istrinya ajak, tak mau, ya. Suaminya tak mau, minta cerai pun ada. Ada suami yang keras, istrinya tu buku-buku saya bagi suami, letak atas meja. Sampai setahun buka pun tidak, bergerak pun tidak. Akhirnya si istri minta cerai. Tapi bukan saya suruh. Dan bercerai pun saya tahu. Dia kata, keras suami saya. Saya berikan buku tuan, saya letakkan atas meja. Buka sekali pun tidak, bergerak pun tidak kat situ. Ada. Jadi sebagai yang asas ni ilmu mengenai tarikat, yang asas ni kita dah tahu lah. Kemudian tuan-tuan, bila kita bertarikat berzikir, kita mesti faham 3 istilah serangkai pengenaan zikir. Apa dia? Zikir, az-zikru, satu. Yang kedua, tafakkur dan tadakkur. Zikir, tafakkur, tadakkur. Zikir, kita dah tahu. Tafakkur, mungkin kita tak tahu. Tadakkur, lagi tak tahu. Ini 3 istilah ni Allah yang guna, bukan Nabi, bukan ulama tasawuf. Siapa yang menggunakan 3 istilah ni? Allah. Zikir, tafakkur, tadakkur. Ini 3 istilah ni berkaitan. Maknanya bila kita berzikir, mesti diikuti dengan tafakkur dan mesti capai tadakkur. Tadakkur ini natijah. Bila kita sentiasa zikir tafakkur, ya, insya Allah Allah kurniakan kita tadakkur. Cuba kita baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ulul albab itu ialah mereka yang sentiasa berzikrullah dalam apa juga keadaan hidup mereka, berdiri ke duduk, baring, jaga maupun tidur. Di samping mereka berzikir, mereka tafakkur terhadap ayat-ayat Allah yang ada di langit dan di bumi. Zikir dan tafakkur. Yadhkuruna Allah wa yatafakkaruna. Allah yang guna zikir tafakkur. Tanda Naqsabandi ketika dibayarkan, sebutlah dalam hati Allah, 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 Allah. Ingat-ingatkan adanya Allah, ingat-ingat adanya Allah, itu tafakkur. Tumpuan mindah kita adanya Allah, itu tafakkur. Zikirnya Allah, Allah, tafakkurnya wujudnya Allah. Bila kita lakukan terus zikir tafakkur ni, natijah dia tadakkur. Sebab itu dalam Quran Allah sebutkan, innama yatazakkaru ulul albab. Hanya saja ulul albab saja yang mampu tadakkur, yang lainnya tidak mampu. Kenapa? Kerana ulul albab sentiasa zikir tafakkur, Allah kurniakan kepada mereka tadakkur. Siapa yang tak zikir, tak tafakkur, tak akan dapat tadakkur. Betul kan? Ini bukan saya cakap, Allah cakap. Allah berfirman. Jadi kita berterikat ni sesudah kita tahu yang asas tadi. Mesti kita faham hubungan 3 istilah, zikir, tafakkur, tadakkur.
ulul albab sentiasa zikir dan tafakur, maka akan kepada mereka tazakkur. Zikir, tafakur, tazakkur. Innama yatazakkaru ulul albab. Kalau dalam bahasa kita, hanya golongan ulul albab saja yang mampu tazakkur. Apa sebab? Karena mereka saja yang sentiasa zikir, tafakur. Yang lain sentiasa tak zikir, tak tafakur. Betul kan? Jadi 3 istilah ni begitu. Zikir, tafakur, tadakur. Sebutlah zikir, tafakur, tadakur. Bagi siapa yang lemah ingatan, tulis besar-besar, letak atas pintu. Malam ni dapat 3 istilah. Zikir, tafakur, tadakur. Tapi takkan dah 3 ni. Macam 30. Siapa yang merasa 3 tu macam 30, ada tak ada? Sebab saya dia pernah cakap balik depan Syak, dia jaga saya dekat pintu kereta. Ustaz tadi Ustaz ada sebut 3 istilah tadi. Saya lupa lah satu tu apa dia. Sebutkan lagi. Sebutlah. Zikir, tafakur, tadakur. Terima kasih. Ada orang pelupa ni bukan mesti orang tua, kadang orang muda-muda pun. Siapa yang pelupa-pelupa ni nak berubat ni, boleh diubatkan. Pelupa biasa saya pakai ilmu seri muka, nak cantik pelupa. Jadi pelupa, lupa betul, isteri pun tak kenal, bukan orang biasa, doktor yang terkenal di Malaysia. Kenapa terkenal? Kerana semasa dia duduk lagi, dia jadi apa? Night Chancellor, bukan Night Chancellor, Dekan Fakulti Perubatan, Dekan Fakulti Perubatan satu universiti di Malaysia. Nama dia terkenal, Datuk lagi. Tapi dia pencen, masa tu pencen umur 55, bukan 60. Lepas pencen dia tak kenal isteri dia, selama tak kenal. Pasal apa? Dia ada seri muka. Sebab itu dia kahwin dapat isteri ratu cantik sebuah negeri. Ratu cantik, masa dulu ratu cantik. Bila dah jadi ratu cantik, memang cantik lah. Tapi oleh kerana ada seri muka, jadi pelupa, diminta. Bintang filem banyak yang kena. Siapa yang pelupa-pelupa ni, cara buangnya macam mana? Belah limau nipis, sebiji pun tak apa, gosok. Gosok leher, gosok sini kepala dengan garam halus, tepuk-tepuk sikit. Kenapa? Syaitannya itu ada di kawasan. Bila syaitannya itu lupa, orangnya pun jadi lupa. Tapi memang cantik lah. Ada orang datang, saya tak pernah belajar apa Ustaz. Masa nikah mak sanding tak sanding. Ketika itulah mungkin mak andam ni yang pakai seri muka dipasangkan. Orang ramai yang datang, oi pengantin berseri-seri lah. Pasal apa? Dipasang seri muka. Ada mak andam yang guna ni. Terutamanya mak andam yang terkenal. Di Kuantan ni ada 10 mak andam. Si bulan itu terkenal. Pasal pakai ilmu tadi, seri muka. Jadi kita berbalik semua 3 istilah: zikir, tafakur, tadakur. Dalam Naqsabandi, zikir kita dalam hati Allah itu zikir. Kan ketika kita orang bayangkan tu, ketika kita sebut Allah dalam hati tanpa suara,
kita ingat-ingatkan adanya Allah. Ingat-ingat ada Allah, itulah tafakur. Tafakur ni siapa ajar? Allah tadi ya, ulul albab. Ada tak ayat lain yang menjadi dalil zikir tafakur? Ada. Ayat 56 tadi ya, surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Wad'uhu khawfan wa tama'an. Ini perintah Allah kepada kita. Apa perintah Allah? Wad'uhu. Allah, 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 Allah. Itu Allah. Allah, 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 Allah. Itu amalan Allah. Rasulullah diperintah, qul ud'ullaha aw ud'ur rahmana ayyama tad'u falahu asmaul husna. Ya Muhammad, engkau sebutlah Allah atau Ar-Rahman atau mana-mana, karena Allah itu mempunyai asmaul husna. Awak boleh sebut Allah, Allah Ar-Rahman ke Ar-Rahim ke Al-Latif Al-Khabir ke, boleh semua ya Muhammad. Ini pasal apa tuan-tuan? Di Mekah Nabi Muhammad selalu berzikir Allah, Allah, Allah. Para sahabat ni yang semangat, yang berkubah-kubah berzikir Allah, 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 Allah. Tapi kadang-kadang Nabi Muhammad dan sahabat sebut ya Allah, ya Rahman, Rahim, ya Rahman, Rahim, ya Latif, ya Habib, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Bengang orang Quraisy Mekah. Mereka berbual-bual, kumpul-kumpul. Mana satu Tuhan Muhammad ni? Semalam kita dengar disebut Allah, Allah. Hari ni pula disebut lain, ya Latif, ya Latif. Mana Tuhan dia? Lalu turun ayat ini. Ya. Ini kalau zaman Nabi, orang kafir Quraisy memperhatikan zikir Nabi, zikir sahabat, itu patut. Ini sekarang orang Islam mempertikaikan zikir kita. Mana Tarekat Naqsabandi ini ada? Ini Syekh Naqsabandi pun meninggal dunia tahun 795 Hijrah. 793 Hijrah. Akhir abad ke-8. Ini reka-reka saja. Ya. Okey, satu lagi saya nak terangkan. Tadi asas agama Islam ada 3. Islam rukuknya 5, iman rukuknya 6, ihsan anta budallah ka'annaka tarahu. Dari Islam itulah timbul asas yang pertama. Islam dah timbul dalam bentuk ilmu fiqh. Dalam ilmu fiqh ini terkandung bab tahara, ya, bab ibadat, bab nikah kahwin, dan bab jinayah, undang-undang. Ini 4 terkandung dalam fiqh. Ulamanya dipanggil faqih, kalau ramai fuqaha. Dalam fiqh ini ada 4 mazhab yang terkenal: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mengenai iman, timbullah ilmu tauhid. Ya. Ahli tauhid dikenali dengan ulama ilmu kalam, ulama ilmu tauhid. Kitabnya kitab tauhid. Dalam bab tauhid ini ikut aliran ahli sunnah wal jamaah. Betul kan? Betul kan? Sekarang bila kita sampai ihsan, ilmunya itulah ilmu tasawuf. Ulamanya dipanggil sufi. Kalau ada ramai, sufiyah. Karena pakai fuqaha. Jadi ihsan itulah yang bentuk ilmu, ilmunya tasawuf. Ulamanya sufi, kalau ada banyak sufiyah.
Kalau fiqh ada mazhab, kalau tauhid ada mazhab, ahli sunnah wal jamaah, ya. Mazhab wahbi, mazhab syiah dalam tauhid ni. Di dalam ilmu tasawuf pun ada mazhabnya. Tak disebut mazhab, disebut tarekat. Agaknya kalau kita tukar tarekat mazhab, agaknya orang ramai mudah terima. Dalam tasawuf awak ikut mazhab apa? Saya ikut mazhab Naqsabandi. Padahal sama je dalam tarekat yang sesuai tarekat Naqsabandiyah. Sama lah juga ya, kalau dalam fiqh saya ikut mazhab Syiah, saya ikut mazhab Hanafi, saya ikut mazhab Hambali, saya ikut tarekat Naqsabandi, saya ikut tarekat Qadiriyah. Kan sama tu. Yang peliknya, bila tarekat ini ditolak, sudahlah dia tidak belajar tasawuf, asas yang penting ini ditinggal, dia marah pula terhadap amalan tasawuf, yaitu tarekat zikir. Kalau fiqh amalannya kita dah paham, solat, ya, puasa, zakat, haji, selain dari syahadah. Kalau dalam tasawuf apa amalannya? Zikir. Zikir itu, tarekat itu amalan dalam tasawuf. Seorang yang belajar tasawuf mesti belajar dan beramal dengan tarekat. Ini perkembangannya saya dah cerita. Di UKM, ya, sana banyak, ramailah profesor-profesor pengajian Islam. Pada awal 80-an, ya, profesor-profesor pengajian Islam ni dengan tarekat ya, berbulu telinga. Ya, tak terima tarekat. Tapi bila tahun 90 saya terbitkan tesis saya, Syekh dalam tarekat, mereka ni baca. Barulah mereka ni tahu, oh rupanya tarekat ini amalan dalam tasawuf. Ini ibarat mazhab dalam ilmu fiqh. Jadi akhirnya makan masa. Mulai tahun 90-an, pertengahan 90-an, pensyarah-pensyarah universiti ini dah mula tahu, oh tasawuf itu ilmunya, tarekat ni amalannya. Alhamdulillah, tuan-tuan. Jadi di Malaysia ni sekarang ni, tasawuf dan tarekat ni sudah dapat dipahami oleh ramai ulama Islam, ramai student yang dah belajar. Banyak kajian dibuat, tesis dibuat dalam bidang tasawuf dan tarekat. Sebab itu saya pilih, bila saya nak buat tajuk, nak buat apa, PhD dalam pertengahan 80-an, saya pilih Syekh dalam ilmu tarekat. Supervisor saya kata, ada ke apa ni rujukan? InsyaAllah. Rupanya bila saya tulis, rujukan terlalu banyak. Jadi bila saya terbitkan dalam bentuk buku, mulai tahun 90 sampai sekarang sudah banyak kali cerita, orang ramai dah faham. Sekarang dah tak jadi masalah sangat. Saya fikir saya dah cakap panjang lah, yang perkara-perkara asas. Yang akhir sekali tadi, itu mesti kita ingatnya, zikir, tafakur, tazakkur. Tazakkur itu apa? Tazakkur itu apa?
Kita kan zikir Allah, 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 Allah. Yang kita ingat-ingatkan wujudnya Allah. Wujudnya Allah itu bila dah nyata, ya, dirasa dalam hati kita, dalam jasad kita, jasmani dan rohani kita rasa. Maka berlakulah apa yang Nabi Muhammad sebut, seolah-olah anda melihat Allah. Itulah tazakkur. Ihsan anta udallah ka'annaka tarahu. Ihsan itu anda beribadat kepada Allah seolah-olah melihatnya. Tazakkur itu bila Allah kurniakan orang yang berzikir tadi ingat Allah seolah-olah nampak Allah. Kenapa Nabi bersabda seolah-olah nampak Allah? Pertama, tak nampak. Memang tak nampak. Mata kepala tak nampak Allah, mata hati pun tak nampak Allah. Habis apa yang dinampak? Yang dilihat oleh pandangan roh, pandangan mata hati ialah tanda kewujudan Allah yang ada di alam malakut. Kalau kita melihat kejadian yang zahir ini dengan mata kepala, itu dapat ilmu tentang wujudnya Allah, ya. Bila kita berzikir tafakur, Allah bukakan berbagai hijab yang melindungi pandangan hati kita. Pandangan hati kita ini nampak tanda-tanda kewujudan Allah di alam malakut. Ketika itulah, ya, rohani kita, jasmani kita merasa kewujudan Allah begitu hebat. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah seolah-olah melihat Allah. Karena tak nampak. Mata kepala pun tak nampak Allah, mata hati pun tak nampak Allah. Yang dilihat oleh pandangan mata hati ialah tanda kewujudan Allah di alam malakut. Sebab itu orang tarekat mesti tahu dua alam. Alam zahir ini kita boleh pandang dengan mata kepala. Alam malakut hanya boleh dipandang dengan pandangan mata hati basirah. Di mana ada disebut dalam Quran alam zahir, alam malakut. Suratul Mulki ayat yang pertama. Tabarakalladzi bihadihil mulku. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha berkat Allah di dalam kekuasaannya alam mulki, alam zahir ini. Alam malakut akhir surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu syai'in. Maha suci Allah di dalam kekuasaannya malakut tiap-tiap sesuatu. Jadi alam zahir, alam batin atau alam mulki, alam malakut semuanya dalam kekuasaan Allah. Bila kita gunakan mata tengok alam zahir ni, kita percaya adanya Allah, ilmu tentang adanya Allah pada akal. Bila kita berzikir, terus berzikir dan tafakur, Allah bukakan berbagai hijab yang melindungi pandangan mata hati. Pandangan mata hati nampak tanda-tanda kewujudan Allah di alam malakut. Maka Allah tingkatkan ilmu kita pada akal ke dalam hati. Ilmu yang ditingkatkan daripada akal ke dalam hati itu dinamakan makrifah. Ma'rifatullah. Inilah yang dimaksudkan oleh Sayyidina Ali, awaluddin ma'rifatullah. Awal agama yang sebenar, yang sempurna ialah ma'rifatullah. Kata-kata Sayyidina Ali ini, ya, siapa yang sedar kan berlawanan. Berlawanan dengan apa? Kalau bayi dilahirkan mak bapaknya Islam,
awal agamanya dilahirkan itu sudah awal agamanya. Kalau seorang kafir awal agamanya mengucap 2 kalimat syahadat, betul kan? Kenapa pula Sayyidina Ali kata awaluddin ma'rifatullah? Maksud Sayyidina Ali awaluddin haqqan ma'rifatullah. Hakikat awal agama yang sempurna ialah bila seorang itu dikurniakan Allah ma'rifatullah. Bila sampai tingkat ihsan tadi. Nak sampai tingkat ihsan tu mesti dikurniakan Allah ma'rifah. Barulah bermula menjadi seorang muslim. Jadi tidak berlawanan. Terasa berlawanan kerana tidak faham. Ada siapa nak tanya, saya fikir dah cakap panjang. Ada tujuan. Banyak masalah yang asas yang perlu kita tahu. Ada siapa nak tanya? Pertanyaan ni yang saya faham bagaimana kesan zikir ni dalam amalan itu terangnya begitulah. Zikir tafakur bila kita berzikir tafakur, takdirnya disampaikan oleh Allah ke tingkat tazakur. Maka dari segi apa itu amalan kita menjadi amalan yang terbaik yang diterima oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ibad. Ini ayat 17, akhir ayat 17 surah Az-Zumar. Wa basyiril ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ini Nabi diperintah oleh Allah supaya sampaikan berita daripada Allah yang benar kepada para hamba Allah. Para hamba Allah ni orang berzikir tadi, ulul albab ni. Ya Muhammad, kalau kau sampaikan berita ini kepada mereka, mereka tentu akan berasa suka dan gembira. Sebab aku akan masukkan mereka ke dalam Jannatul Adnin tadi. Para hamba-Ku itu ya Muhammad ialah mereka yang bila mendengar pengajaran Allah fayattabi'una ahsana. Mereka amalkan dengan amalan yang terbaik. Maksudnya kalau kita bertarekat ni antara lain kebaikannya bila kita beramal, amalan kita mencapai tingkat ahsanu amalan. Dalam suratul Mulk kan ada ayat kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang dapat beramal ahsanu amala, sebaik-baik amalan atau amalan terbaik. Ini kan peluang orang tarekat. Lalu tuan-tuan, hamba Allah yang bila melakukan amalan yang ahsan ini ialah disebut oleh Allah di hujung ayat ini, ulaikal ladzina hadahumullah. Merekalah orang-orang yang sentiasa mendapat hidayah Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Merekalah golongan ulul albab. Ada zikir. Ada satu lagi ayat ni. Ayat 16 surah Al-Ahqaf berkenaan amalan terbaik ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Ahsana ma amilu. Merekalah orang-orang yang amalan mereka kami terima, kerana amalan mereka itu amalan yang terbaik yang mereka lakukan. Cukup. Jadi inilah kesan kita bertekad dari sudut amal. Satu lagi, dari sudut iman macam mana? Saya selalu dah sebut di mana-mana.
ustaz-ustaz kita di TV ke di mana-mana tingkatkan iman, iman. Yakin ada pernah dengar tak? Yakin ada pernah kita dengar tak? Jarang. Kita sebenarnya bila bertekad ni bukan hanya nak betulkan iman, nak tingkatkan iman tu ke tingkat yakin. Ya. Nak tingkatkan iman ke tingkat yakin. Bukan semua orang beriman dia yakin, tapi orang yang yakin dia beriman. Saya akan contohkannya. Cuba kita fahami apa ni perjalanan agama Nabi Ibrahim, perjalanan iman Nabi Ibrahim. Pada satu peringkat Nabi Ibrahim dia beriman, tapi dengan iman tu dia rasa tak cukup, hatinya masih goyang. Jadi dia minta Allah supaya imannya itu ditingkatkan ke yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ingatlah kamu Ibrahim alaihissalam ketika berdoa kepada Tuhannya Allah, ya Allah, Engkau tunjukkanlah kepada aku bagaimana Engkau menghidupkan orang yang mati. Lalu Allah tanya, wahai Ibrahim, adakah engkau tidak beriman bahawa aku boleh menghidupkan orang yang mati? Jawab Nabi Ibrahim ada dua perkataan. Bala, aku beriman ya Allah kerana aku ada ilmu tentang kodrat iradahmu. Memang engkau boleh menghidupkan orang yang mati. Tapi kalau engkau tunjukkan, maka dapatlah menjadikan hatiku ni mutmainnah. Ini artinya Nabi Ibrahim berkhasrat meningkatkan imannya ke tingkat yakin. Tanda yakin itu hatinya mutmainnah. Lalu Allah kurniakan peningkatan iman itu ke yakin. Ayat 75 surah Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard wa kuna minal muqinin. Demikianlah kami ajarkan, perlihatkan, zahirkan, ajarkan, pahamkan ke dalam hati Ibrahim alaihissalam tanda-tanda kewujudan kami, keagungan kami, kesempurnaan kami sebagai Rabbul Alamin yang berada di alam malakut. Waliyakuna minal muqinin, supaya Ibrahim alaihissalam menjadi orang yang yakin. Jadi kita bertarekat ni bukan setakat nak kukuhkan iman, tapi mudah-mudahan iman kita ditingkatkan oleh Allah ke tingkat yakin seperti Nabi Ibrahim tadi, seperti ulul albab. Ini semua ada dari terang. Apa yang saya terangkan ini berdasarkan ayat Quran, bukan pandangan ulama. Jadi saya fikir dah terjawab tu ya. Ada lagi soalan? Assalamualaikum, minta izin. Satu pertanyaan juga berkaitan dengan apabila seseorang tu difahamkan dan kita mengajari tentang prosedur 5,000 seorang hari satu hari satu malam, dan itu masih ada bersuluk lepas beberapa makam, dan itu juga takdir. Soalan ini adalah kedudukan ketika berkajian zikir dan juga sesudah kita luar daripada kajian tadi, iaitu pada waktu-waktu yang lain, adakah membantu juga kan dari segi kedudukan martabat zikir sendiri? Pertama, zikir yang digunakan kajian, tapi buatannya sekejap, lebih kurang dalam setengah jam. Waktu-waktu yang lain itu dia berzikir sambil berjalan, sambil bekerja, berzikir juga Allah. Ulang lagi sekali, saya tak berapa jelas. Terus direct aja soalan. Soalan dia, zikir berkajian yang setengah jam tadi dibandingkan dengan nisbah zikir yang kita buat tidak berkajian,
kedudukan yang mana lebih membantu Ya. untuk akidah. Ini soalan yang baik, yang mungkin kita tak sangka. Zikir yang kita amalkan, siapa-siapa saja amalkan, menerusi zikir mana-mana tarekat, memanglah berbeza dengan zikir atau wirid-wirid biasa, ya. Sebab itu Imam Ghazali pun ada menjelaskan perkara ini. Lalu pandang Imam Ghazali, ulama lain itu diringkaskan oleh Syekh Abdul Samad Palembang dalam kitabnya Hidayatus Salikin. Kalau kita ada kitab Hidayatus Salikin itu, bukalah bab zikir. Dalam bab zikir itu, Syekh Abdul Samad Palembang dia kata, zikir itu dua jenis. Pertama, zikir khasanat. Kedua, zikir darajat. Zikir khasanat ni bila diamalkan dapat pahala, dapat kebaikan, ya. Ada juga zikir iman tapi tidak sebaik zikir darajat. Zikir darajat ni lah zikir yang diajar dalam mana-mana tarekat. Kenapa namakan zikir darajat? Karena zikir dalam mana-mana tarekat itu mudah meningkatkan derajat daripada iman tadi kepada ihsan. Sebab itu namakan zikir darajat. Kenapa kalau kita nak nak meningkat kepada ihsan ataupun nak meningkat iman kita kepada yakin, nak meningkatkan kedudukan kita kepada golongan muqarrabun, kenapa terpaksa zikir dalam mana-mana tarekat? Inilah yang tidak disedari oleh ramai ulama. Begini, siapakah yang mula-mula diajar oleh Allah amalan zikir? Jawabannya ialah Nabi Muhammad. Siapa yang menjadi guru Nabi Muhammad dalam zikir ini? Jawabnya ialah Jibril. Jadi asalnya Allah ajar kepada Jibril zikir. Bila Jibril menyampaikan wahyu kali pertama kepada Nabi Muhammad, ketika itulah Jibril ajarkan zikir ini kepada Nabi Muhammad. Ya. Kemudian Nabi Muhammad ajarkan kepada para sahabat. Antaranya tadi ulul albab. Ini sejarah yang kita boleh pahami. Tapi di dalam sejarah ini ada rahsia yang kita tak tahu. Ketika Allah mengajar Jibril zikir, ketika itulah Allah limpahkan syafaatnya kepada Jibril. Bila Jibril mengajar Rasulullah ilmu zikir ini, maka terlimpah syafaat itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ajar kepada sahabat, maka sahabat itu dapat syafaat. Jadi Rasulullah menerusi ilmu zikir. Bila sampai ke sahabat dan terus sampai kita, ini guru-guru ini yang dinamakan barakah. Sebab itu bila kita nak beramal zikir yang boleh meningkatkan kita ke tingkat ihsan, dinamakan zikir darajat. Rahsianya apa? Itu tadi, ada aliran kerohanian yang Allah limpahkan kepada Jibril, kepada Rasulullah, kepada sahabat sampailah sekarang. Sebab itu bila kita belajar tarekat kita, diwajibkan kenali siapa guru kita ni. Macam patutnya tuan-tuan kenal saya ni murid siapa? Imam Ishaq. Imam Ishaq itu murid siapa? Haji Umar. Syekh Haji Umar Batul Fahad. Haji Umar ni murid siapa? Syekh Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab murid siapa? Sampailah nanti Rasulullah SAW. Ini untuk menentukan apa? Syafaat Nabi sampai kepada kita.
ataupun keberkatan seorang ulama yang pernah menjadi naib Universiti Azhar, sangat alim di bidang tasawuf, sehingga orang Mesir anggap dia itu macam Imam Ghazali bagi orang Mesir. Siapa dia? Dr. Syekh Abdul Halim Mahmud. Dia ada menulis dalam satu bukunya yang bertajuk Al-Majmu'. Dalam buku itu, dan kata-kata ini saya ada kodkan dalam buku saya Syekh dalam ilmu tarekat. Dia kata apa? Siapa yang belajar ilmu tasawuf mesti ada barakah, mesti dapat barakah. Dan barakah ini tidak lain tidak bukan ialah seorang guru yang mempunyai silsilah perguruannya bersambung-sambung hingga sampai kepada Rasulullah. Kalau seorang belajar ilmu tasawuf tidak dapat barakah seperti ini, dia beramal macam mana pun dia tak akan dapat mencapai apa-apa juga derajat tasawuf, walaupun derajatnya yang terendah. Ini bukan cakap saya kan. Siapa dia? Syekh Abdul Halim Mahmud. Tuan-tuan boleh baca ya, saya kodkan itu dalam buku saya Syekh dalam ilmu tarekat. Jadi di sinilah ya, pentingnya kita belajar dan beramal dengan tarekat, kerana menerusi tarekat itu tadi ada apa yang dinamakan syafaat Nabi, keberkatan para guru. Inilah yang dinamakan zikir darajat ya. Ikut pengalaman saya, sebelum saya ambil tarekat ni mula-mula tarekat Ahmadiyah ya, dalam tahun 75 ke 77, 75 tak salah, di Kota Baru. Guru saya nama Haji Said, tarekatnya tarekat Ahmadiyah. Selepas itu saya ambil tarekat Naqsabandiyah pada tahun 81 dengan Imam Ishaq. Sebelum saya bertarekat ni, bermakna saya sudah lebih 30 tahun jugalah, saya wirid biasa. Wirid biasa. Semasa saya belajar universiti 69 sampai 71, wirid biasalah yang selalu kita amalkan lepas solat itu. Selain daripada itu, saya baca Alam Nasrah, boleh katakan tak tinggal, Suratul Ikhlas, selawat Nabi, itu saja yang saya amal terus menerus. Kadang-kadang waktu lepas maghrib itu sampai isyak, kadang lepas isyak saya sambung lagi, tak ada kerja, terus. Ketika saya ngajar di Jasin ya, kebetulan saya masa itu tak ada kenderaan ya, saya sewa bilik duduk di Pekan Jasin tu. Ada cikgu-cikgu rumah besar tu, cikgu-cikgu masing-masing yang sewa bilik. Jadi banyak masa lapang. Maghrib sampai isyak, isyak sambung lagi. Beribu-ribu saya baca Alam Nasrah, Qul Huwallah dan selawat Nabi, sampai saya tak bilang. Memang ada kelebihannya, tapi tidak seperti kelebihan yang saya dapat daripada Allah setelah saya bertarekat. Bila saya bertarekat, kelebihannya yang saya boleh sebutkan lah ya. Bila saya belajar Islam ni, daripada sekolah agama sampailah ke Kolej Islam, sampailah ke universiti, banyak buku saya baca, banyak ilmu yang saya lalui ya, baca, lalui dengan pembacaan. Tapi ilmu itu bertaburan. Bertaburan ni maknanya tidak menentu ya. Terpaksa kita baca, banyak baca. Tapi bila saya ikut tarekat ni berzikir, dari segi ilmu ya, saya selalu sebutkan begini.
Seolah-olah bila saya belajar tarekat ni, walaupun saya tak baca banyak kitab, saya rasa saya dapat anak kunci, di mana anak kunci ni, saya boleh gunakan untuk membuka khazanah ilmu. Kalaulah tuan-tuan diberi dua pilihan, nak kitab yang penuh surah ni kan anak kunci, ini anak kunci boleh buka macam-macam ilmu, ataupun kamu nak kitab penuh surah, tuan-tuan pilih mana? Orang bodoh pilih kitab. Orang cerdik, saya pilih anak kunci. Jadi bila saya berzikir dalam tarekat ni, saya rasa macam dapat anak kunci untuk membuka gedung-gedung ilmu. Faham tak? Faham itu bezanya. Siapa yang selalu ikut saya, dia faham lah. Siapa ikut selalu saya sarah mana-mana, faham. Saya buat artikel, saya tak buka buku. Faham tak? Kertas-kertas kerja saya yang saya tulis selama ni, ada saya buka buku? Tak ada. Siapa yang menaik, dia tahulah. Tanyalah Ustaz Badi, tanyalah Ustaz Faiz. Saya rencana saja. Itu bezanya. Kalau dulu, sebelum saya bertarekat, nak cakap apa, buka buku dulu. Itu yang saya maksudkan. Bila saya bertarekat dari sudut ilmu, macam Allah bagi anak kunci. Macam besok ni saya bercakap tentang apa sihir apa. Saya pun tak buka buku. Saya pun serah kepada Allah, besok mudah-mudahan boleh bercakap. Jadi saya fikir tuan-tuan lebih faham. Zikirlah banyak-banyak. Kerana kita harapkan syafaat Nabi. Dan tuan-tuan pun sudah belajar bab syafaat ni dalam ilmu kalam pun ada bab syafaat. Kita semua dapat syafaat Nabi. Bila sampai guru kita namakan barakah. Pada masa saya belajar dengan Imam Ishaq dulu, zaman itu, tahun awal 80-an, masyarakat kita di Malaysia ni heboh dengan barakah-barakah ni. Orang-orang Wahabi kata, itu kebaikan ni Allah punya, mana ada manusia ada barakah. Barakah ni, syafaat ni semua Allah punya. Walillahi as-syafa'atu jami'ah. Syafaat tu, kebaikan tu Allah punya je, makhluk tidak ada. Jadi Imam Ishaq tu pun dia respon lah pada apa ni, pandangan-pandangan macam ni di dalam khutbah, dalam apa-apa syarahan ustaz-ustaz. Apa kata Imam Ishaq? Kalau kita ada anak, ada cucu, kita bagi tak berkawan dengan budak-budak jahat. Apa jawab murid-murid? Tuhan, tentulah tak bagi. Kenapa? Nanti anak cucu kita jadi jahat, tempias dari kawan-kawan jahat. Jadi anak cucu kita mesti kita carikan kawan-kawan yang baik, supaya baik itu tempias pada anak cucu kita. Itulah barakah. Kalau tak ada barakah, gasaklah kau anakku, campur dengan penagih dadah ke, samseng ke. Kenapa pula macam tu? Jadi itulah konsep barakah. Betul tak? Jawapan Imam Ishaq tu memang KO betul. Pada ustaz-ustaz yang tak percaya, mana ada berkah manusia ni, Allah punya je. Allah dah berfirman, walillahi as-syafa'atu jami'ah. Syafaat kebaikan itu Allah punya saja, yang lain tak ada, makhluk tak ada. Imam Ishaq tambahlah, hari-hari dia baca ayat kursi, tapi dia tak faham. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yasma'u indahu illa biiznih. Siapakah orangnya yang boleh syafaat di sisi Allah kalau tanpa izinnya? Nabi Muhammad itu diizinkan oleh Allah bagi syafaat. Siapa-siapa umat Nabi Muhammad dapat syafaat Nabi Muhammad diizinkan juga oleh Allah. Asalnya walillahi as-syafa'atu jami'ah.
Ini dipegang oleh orang Wahabi. Ya, kita boleh faham ya. Itu tak zikir hasanat, zikir darajat. Karena zikir darajat ni ada silsilah, ada mengandungi apa yang dinamakan barakah. Barakah ini bermakna juga as-syafa'ah. Sebab itu 5 istilah sama makna. Apa dia? 5 istilah ni. Tasaffu'. Tasaffu' ini minta syafaat Nabi. Ya. Tasaffu'. Isti'anah. Dari segi bahasa minta tolong. Istighasah pun sama minta tolong. Imdad pun minta tolong. Tawassul. 5 istilah ni maknanya sama. Kita mengharap kepada Allah supaya Allah bagikan syafaat Nabi Muhammad. Ini dinamakan tasaffu'. Tapi kita boleh sebut, ya Rasulullah bagilah syafaat kepada aku. Boleh. Kalau kita nak minta derma, ya Allah, aku nak buat masjid 10 juta, engkau bagilah duit 10 juta. Itu ke? Kita jumpa orang-orang kaya, jutawan. Datuk, kita nak buat ni masjid 10 juta, Datuk. Datuk kata, inilah 1 juta. Betul kan? Adakah itu syirik? Tak syirik. Sama juga syafaat. Sama juga keberkatan. Dah Allah alirkan syafaat itu kepada Nabi, kita mintalah kepada Nabi. Itu dinamakan tasaffu'. Minta syafaat Nabi. Ya. Selain daripada tasaffu' ni, tawassul. Maknanya sama saja. Isti'anah sama juga. Istighasah sama juga. Kalau tuan-tuan tengok kat TikTok baru ni, seorang ulama Wahabi, dia kritik apa ni satu qasidah apa, Agisni ya Rasulullah, Agisni ya Rasulullah itu. Siapa hafal? Ini minta pertolongan Rasulullah, Rasulullah dah mati ini. Ini syirik. Dia tak faham. Asalnya Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad syafaat. U'tiqtu as-syafa'ata. Kata Nabi, aku dikurniakan Allah syafaat. Fa'adhartuha li ummati, aku simpan untuk membantu umatku di akhirat nanti. Ini syafaatul kubra. Selain daripada syafaatul kubra itu ada syafaat yang lain. Ya. Jadi bila kita berjumpa Rasulullah untuk dapatkan syafaat ini dinamakan tasaffu' istilahnya. Tasaffu' itu artinya minta syafaat Rasulullah. Kemudian ada 4 istilah lain. Tawassul. Tawassul pun maknanya minta syafaat Nabi. Istighasah dari segi bahasa minta tolong pun artinya minta tolong syafaat Nabi. Isti'anah pun sama, imdad pun sama. Kalau dalam amalan hujakan kat Johor ya Syekh Abdul Qadir Jalani, ya, apa tu, imdad apa? Madadna, madadna ya Syekh Abdul Qadir Jalani dah. Itu dah, kalau orang Wahabi kata, oh ini dah syirik. Syekh Abdul Qadir Jalani dah mati, minta pula tolong. Bukan gitu tuan-tuan Walaupun dah meninggal dunia, Rasulullah dan orang-orang alim ni sama saja keberkatan, kesabaran mereka sama, tak berbeza. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Law annahum idh zalamu anfusahum ja'uka wa yastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu wa la wajadullaha tawwaban rahima. Ya Muhammad, sekiranya orang-orang Islam, sahabat-sahabatmu itu
yang telah melakukan dosa, menzalimi diri sendiri, kerana sebab dosa itu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, datang menemui engkau ya Muhammad, fastaghfirullah, lalu mereka minta ampun pada Allah di depanmu ya Muhammad, wastaghfara rasuluhum lahum, wastaghfara lahumur rasul, Rasulullah juga minta keampunan untuk mereka, la wajadullah tawwabar rahimah, nescaya mereka akan dapat dua perkara: taubatnya mudah diterima, kedua Allah limpahkan rahmatnya yang sempurna. Bila Nabi Muhammad meninggal, ini adakah untuk Nabi Muhammad hidup je? Ulama kata hidupnya Nabi, matinya Nabi sama. Nabi dah meninggal, kita pergi ke Madinah, masuk masjidnya, kita ziarah kubur, itu mendatangi Rasulullah juga. Kalau ulama ahli sunnah, sama ada Nabi masih hidup atau mati sama. Kalau Wahabi dah mati tak boleh, orang mati tak boleh nak doakan kita. Ini tak betul. Ini tak betul. Kalau orang mati tak boleh, kenapa mereka ni baca? Baca tak tahiyat. Orang Wahabi ni baca tak tahiyat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Baca tak ni? Baca kan? Kalau dari segi nahwu apa dia? Syarat. Segi nahwu. Assalamualaikum. Salam kepada engkau. Ayyuhan nabi. Depan-depan dia. Janganlah baca Assalamualaikum ayyuhan nabi. Bacalah Assalamu ala Rasulullah je. Makna Assalamualaikum, ka itu engkau, orang kedua. Awak. Ya, awak apa ni? Andy. Assalamualaikum, ka. Tukarlah Assalamualaikum. Hi tu, ha tu. Orang ketiga. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, dibariskan depan tu, di depan-depan kita. Maknanya Rasulullah masa hidup ke mati ke sama saja. Dah mati lebih 1000 tahun, kuburnya di Madinah, kita sebut di sini Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kita tetap dapat syafaatnya. Sebab itu diwajibkan. Wajib tak tu? Dan tahiyat wajib tak? Wajib. Tak ada sebut itu tak sah solat dia. Jadi saya fikir cukup lah ya. Ada lagi? Apakah pandangan Tuan tentang isu yang berlaku di Palestin? Sebagai seorang yang mengamalkan tarekat, dalam amalan yang boleh kita hadiahkan buat saudara Islam di sana. Dia tanyalah apa amalan apa amalan yang kita boleh amalkan dalam bentuk doa lah. Agaknya gitu ya. Banyak amalan yang paling senang la ilaha illallah. Paling senang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kita nak tahu dulu di dalam sejarah agama yang betul, Islam kemenangan orang-orang Islam sejak dulu sampailah ke zaman Nabi, kemenangan orang Islam dimenangkan oleh Allah. Faham tak? Kemenangan orang Islam dimenangkan oleh Allah. Sama saja. Nabi Nuh dimenangkan oleh Allah. Sama dimenangkan oleh Allah.
Nabi Isa dimenangkan oleh Allah semua. Sehingga dalam Quran berlaku peperangan di zaman Rasulullah. Ada satu ayatnya menyentuh perang Hunain. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nasarakumullah fi mawatina katsiratin. Sesungguhnya Allah telah memenangkan kamu dalam banyak peperangan. Paham tak? Allah menangkan ke orang Islam menang? Jawab. Allah menangkan orang Islam. Laqad nasarakumullah. Sesungguhnya Allah telah menangkan kamu fi mawatina katsira dalam banyak peperangan. Ini kita nak pegang. Sehingga dalam perang Badar orang Islam berjaya membunuh ramai tentera kafir Quraisy. Masing-masing berbual-bual lah. Masing-masing kau dapat bunuh siapa? Aku dapat ni. Aku dapat bunuh seorang ni. Aku tak dapat bunuh. Aku dapat 2 orang. Turunlah ayat Quran. Mengingatkan, menegur perbualan orang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Wahai tentera Islam, bukan kamu yang membunuh tentera kafir di medan perang ini. Akan tapi Allah yang membunuhnya. Faham tak? Kita bertanya macam mana Allah bunuh yang pegang parang itu pedang orang kafir. Begini apa saja berlaku ada 3 hubungan. Kita jangan lihat 2 hubungan. Pedang yang dihayun oleh tentera Islam itu sebab. Terbunuhnya orang kafir itu musabbab. Sebab, musabbab. Hubungan sebab dan musabab. Siapa yang melakukan 2 hubungan sebab dan musabab ini? Musabbibal asbab ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam masalah ini, menang kalah ini, kita diminta oleh Allah supaya pandang qadrat iradah Allah, musabbibal asbab. Dalam suratul Mulk dicontohkan burung terbang. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yara ila at-tayri fawqahum safatin wa yakbitna ma yumsikuhunna illa rahman. Mengapa mereka tak tengok burung di atas kepala mereka terbang, kembang dan kincuk sayap mereka? Mengembangkan sayap dan kincukkan sayapnya. Ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada menerbangkan burung itu kecuali Allah yang bersifat rahman. Kembang sayap, kincuk sayap itu sebab. Hakikatnya qadrat iradah Allah. Jadi dalam masalah menang kalah ni, kita diminta oleh Allah supaya orang Islam ini dimenangkan oleh Allah. Sebab itu, bila orang Islam menyangka bila kuat menang, kalah. Sebenarnya baik orang Islam ini tak ada senjata yang canggih-canggih. Bila tak ada senjata, macam orang Gaza tu, dia pandang Allah. Kalau ada senjata yang standing atau boleh mengatasi senjata Israel, mereka akan pandang senjata. Wa yauma Hunainin id ajabatkum kasratukum falan tughni ankum syai'a hatta dhaqat 'alaikumul ardu bima rahibat summa walaitum mudbirin. Dan dalam perang Hunain ketika kamu berasa bangga, berasa gah karena ramainya bilangan kamu, sedangkan bilangan kamu yang ramai itu tidak memberi apa-apa pertolongan sedikit pun, yang akhirnya kamu berasa terdesak. Dunia yang luas ni macam jadi sempit kerana pedang musuh sudah seolah-olah berada di tengkuk masing-masing. Kemudian kamu lari dari medan perang bertempiaran. Pasal apa tuan-tuan? Tentera Islam 12,000. Cuba bayangkan 12,000, 1,400 tahun dulu. 12,000 tentera dipimpin oleh Rasulullah. Yang memimpin Rasulullah nak menghadapi tentera Hunain, kafir Hunain 1,000. Tentulah macam-macam dalam hati itu. Ini kerja mudah ni. Akhirnya Allah tunjukkan yang ramai
dikalahkan oleh yang sedikit. 12.000 kalah jeneralnya Rasulullah sendiri. Betul. Yang 1.000 menang. Jadi Allah ajar kita, jangan bergantung pada makhluk, bergantunglah pada Allah yang maha berkuasa. Itu letaknya tawakal. Tapi akhir zaman ni kita dah lupa dah. Kita naik kereta, ada ke Terengganu, saya di Kerumpuk. Semua cakap yang cepatkan sampai di sini ialah kereta. Ada yang bercakap Allah, ada tak? Tak ada. Kalau tak ada kereta patah kaki. Betul. Kereta itu hanya sebab. Bukalah kitab Risalah Tauhid. Dulu saya dah belajar sekolah agama Johor. Contoh apa? Roti dengan pisau. Pisau digunakan untuk memotong roti. Roti pun terputus dalam kitab Risalah Tauhid ni, yang dikarang oleh Haji Abdul Ghani, pemeriksa sekolah agama Johor. Siapa mengikatkan pisau yang memutuskan roti, kafirlah dia. Berarti siapa mengikatkan kereta yang menyempatkan sampai ke Kuantan, apa hukumnya? Kafirlah dia. Kereta itu sebab. Tapi kalau gitu boleh tak? Kalau dah Allah, saya duduk je lah, nanti Allah sampaikan. Tak payahlah naik kereta. Boleh tak? Ini dianggap orang ni paling bodoh, ahmak. Dah sebab kereta itu untuk cepat, Pak, naiklah kereta. Tapi etikatkan Allah yang mencepatkan. Semuanya 3 hubungan ni, sebab, musabab, musabibal asbab. Cuba satu ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalallahu minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Allah menurunkan air daripada langit, dengan air itu Allah hidupkan bumi. Ini kan sebab air. Boleh tak Allah tanpa air bumi boleh hidup? Boleh. Tapi Allah dah ajar pada kita sebab musabab, musabibal asbab. Di sinilah letaknya apa? Kebijaksanaan kita. Kita mesti bijak, jangan jadi bodoh. Tapi dalam Islam ni, tuan-tuan, kalau memang betul-betul seorang itu dia lepas daripada sebab, ada. Tak ada sebab-sebab lagi dah. Ada. Ini dinamakan, orang itu dinamakan tajrid. Peringkat tajrid. Tandanya apa? Orang yang lepas dari sebab ni, tanda emas dengan tanah sama. Kalau dia tengok emas dengan tanah berbeza, tu bukan dah. Yang kedua, orang cerca, orang puji sama. Ketiga, lapar dengan kenyang sama. Kalau ada 3 ni, orang itu dah terlepas dari sebab. Boleh kita temui tak orang macam ni? Emas dengan tanah sama. Tentulah tak boleh, tuan-tuan. Ini emas, ini tanah. Kalau orang itu mandang emas dan tanah sama, insya-Allah itu tanda pertama. Kedua, puji dan cerca sama. Ketiga, lapar dan kenyang sama. Ya, saya sendirilah kalau pagi-pagi lambat sarapan, dah rasa kat perut. Betul tak? Itu peringkat tajrid. Kata Ibn Athaillah, iradataka at-tajrida ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab min syahwatil khafiyah. Anda tidak melakukan tajrid sedangkan Allah masih menetapkan anda pada peringkat asbab, maka cita-cita anda mau tajrid itu adalah dorongan nafsu yang tersembunyi. Imam Syafi'i satu ketika dia sakit, ini ketika di Mesir. Apa doa Imam Syafi'i? Ya Allah,
kalau sakit ini memang kehendak-Mu, aku redha ya Allah. Ada seorang Bali, jumpa dia. Wahai Syafi'i, itu bukan taraf engkau berdoa begitu. Engkau berdoa lah minta Allah sembuh cepat. Lalu Imam Syafi'i tukarlah, ya Allah, sakit kau, ya Allah engkau maha mengetahui, ya Allah aku ni sakit, tolonglah sembuhkan. Imam Syafi'i pun belum layak lagi. Nak apa itu, cuba-cuba tajrid pun ditegur oleh wali Allah. Kita ni macam mana? Maknanya orang tajrid ni tuan-tuan ada, tapi wallah alam. Dalam kitab ada disebutkan satu contoh ya, orang tajrid ni. Dia apa? Dia rasa dia begini ya, aku tak akan makan kalau Allah tak suapkan. Boleh tuan-tuan? Aku tak makan kalau Allah tak suapkan. Kalau Allah suapkan barulah aku makan. Ini tajrid dah. Berhari-hari ya. Tapi dia tahan berminggu-minggu. Entah dengan takdir Allah, pada satu masa dia berjalan-jalan sampai satu kampung. Kampung itu kenal dia. Dan kampung itu ada orang nazar. Keluarga nazar. Nak suapkan orang alim. Jadi orang ini diberitahulah oleh orang ramai, itu ada orang alim datang kampung kita. Jadi orang tu datang suapkan orang ni. Baru ada yang makan. Kalau tak ada orang suapkan, dia tak makan. Entah berapa lama. Itu cerita dalam kitab ni, kitab Iqadul Himam, Syarah kepada Hikam. Yang menceritakan tu Ibnu Ajibah. Cukuplah ya? Cukuplah. Jadi kesimpulannya, kita bertarekat ni sekurang-kurangnya kita tahulah asas-asas yang saya sebutkan tadi ya. Terutamanya zikir, tafakur, tadakkur. Tadakkur itu kita ingat Allah, sangat jelas, terasa kewujudannya, keagungannya itu terasa ya. Seperti yang Rasulullah sebut, anta budallah ka'annaka tarahu. Itulah tadakkur. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, ihsan itulah tadakkur. Ya, kalau siapa yang tak faham nanti diulang-ulang insya-Allah kita boleh faham konsep tadakkur. Kalau kita nak senang, macam Fir'aun tenggelam timbul Laut Merah tu, dia kan nak beriman. Apa sebab dia meraung-raung panggil Nabi Isa nak beriman? Apa pasal? Sebab ketika itu terbuka berbagai hijab yang melindungi pandangan mata hati. Pandangan mata hatinya nampak kebenaran, surga, neraka, alam akhirat, semua yang disebut oleh Nabi Musa semua dia nampak. Dia tadakkur, dia nak beriman. Tapi masa itu sudah tak diterima oleh lagi, tak boleh diterima oleh Allah. Itu saat wargarah, saat di mana roh itu dah nak berpisah dari tubuh. Kalau cakap kita sekarang, taubat dah tak aci lah. Tapi pada masa itu Fir'aun dapat tadakkur. Sebab itulah ada ajaran sesat, Fir'aun tu beriman. Fir'aun tu beriman, masuk surga. Tuan-tuan boleh bacalah ajaran-ajaran sesat. Fir'aun tu beriman. Padahal Allah bukakan hijab tu supaya menjadi satu seksaan. Itu kan penyesalan yang hebat. Bukan itu saja, bukan Fir'aun saja tuan-tuan. Setengah orang yang jahat bila nak mati, masa macam kita nampak dia koma, tapi meleleh air mata dia. Ketika itu dibukakan hijab oleh Allah bagi orang jahat ni, dia nampak kebenaran, dia nak beriman dah tak ada masa. Kan ada orang yang kita lawati di hospital di mana-mana, ada macam tu. Itu tadakkur. Dalam Quran apa disebutkan, hari kiamat ini akan berlaku bila tidak ada manusia yang beriman. Tak ada seorang pun manusia menyebut Allah. Semua jahat.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffa saffa wa ji'a yauma idzin bi jahannama yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Bila kiamat dah betul dah berlaku, gunung ganang dah hancur, bumi sudah bergegar seluruh dunia ini, bangunan tinggi-tinggi itu semua dah runtuh, datanglah kebenaran Allah. Manusia yang tak ada beriman nampak malaikat ni tuan-tuan, berbaris-baris. Pada masa itu mereka nampak neraka. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Masa itu didatangkan neraka depan mata mereka. Yauma idzin yatadzakkarul insanu. Pada masa itu orang ramai semua tazakkur. Wa anna lahu dzikra. Apa guna tazakkur pada masa itu? Macam Firaun tadi, tak gunalah. Ini cerita bila bermulanya hari kiamat sebenar. Tak ada manusia seorang pun yang baik, seorang pun beriman, seorang menyebut Allah pun tak ada. Ada Bukhari Muslim kan, la taqumu sa'atu hatta la yuqalu Allah Allah fil ardi. Cukuplah ya. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.